Terima kasih rakan penyampai di Studio 3. Daerah C akan dijadikan daerah padi organik. Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK telah mengenal pasti kawasan seluas 250 ekar di Bukit Berangan dan Belantik untuk dijadikan jelapang padi organik. Projek yang akan dijayakan bersama Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA, Jabatan Pertanian Negeri, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Jabatan Perhutanan itu bermula sebaik KEDA selesai menjalankan kerja pembersihan kawasan April ini. Kawasan sawah terbiar yang luas di daerah ini sesuai dengan tanaman padi organik sekaligus memberikan pulangan yang lumayan kepada pengusaha. 15 lepasan Institut Pertanian Madam sedang menjalani latihan bagi memulakan usaha tersebut. Beras organik baik untuk kesihatan kerana proses tanamannya tidak menggunakan racun atau baja kimia. Sik ni sebagai satu kawasan yang tanah sawahnya terbiar memang banyak dan ditinggalkan oleh petani kita. Jadi kita menganggap bahawa untuk kita meningkatkan nilai tambah kepada petani di Sik ni, kalau kita boleh tanam dengan padi organik, dia dapat menghasilkan pulangan yang tinggi. Antara yang memulakan tanaman padi organik di Sik ini ialah Meja Besar Zakaria Kamantasha sejak pertengahan 2010. Terbaru, pemilik Sri Lovely Organic Center di Kampung Lintang ini menerima permintaan antara 5 hingga 10 tan beras organik untuk dieksport ke Itali. Saya sekarang tengah berurusan dengan Itali. Kita akan hantar ke Itali lebih kurang 200 kilo untuk dihantar ke makmal di Itali untuk mengesahkan di pihak Europe pula. Jadi kita mungkin tahun ni insya-Allah dalam 5 tan atau ke 10 tan kita akan pasar ke Itali lah. Harga 1 kilogram beras organik mampu mencecah RM15 berbanding RM2.20 sekilogram beras biasa. Tanaman menggunakan kaedah polybag dan sistem panel solar terbukti mendatangkan pendapatan yang lumayan kepada pengusahanya. Di Pendang, perkara itu dibuktikan menerusi kerjasama Konsortium Koperasi Penanam Padi Kedah, Angkasa dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Pendang Selatan yang melaksanakan tanaman halia secara komersial. Dalam kawasan seluas 3 ekar, pendapatan setahun boleh mencecah RM500,000. Projek bernilai RM24,000 yang bermula pertengahan tahun lepas itu dibiayai sepenuhnya pihak konsortium, manakala modal awal dikeluarkan pihak Angkasa. Halia ditanam dalam 18 polybag untuk 2 kali pusingan dan boleh dituai setiap 6 bulan. Tanaman halia dipilih kerana ia tidak perlukan ramai pekerja selain boleh ditanam menggunakan polybag. Pendapatan hasil dipulangkan kepada konsortium padi Kedah. Angkasa tak ambil. Ini sebagai projek perintis lah. Yang mana di bawah apa orang kata di bawah konsep pelelangan angkasa ni, apabila telah diwujudkan panel konsep ni solar ni, maka digalakkan untuk membuat aktiviti pertanian lah. Konsortium Koperasi Tanaman Padi Kedah sedang mengenal pasti beberapa jenis tanaman lain selain padi untuk diusahakan sebagai pendapatan koperasi selain memanfaatkan sistem panel solar. Aktiviti kembara berjalan kaki atau hiking semakin diminati oleh pelbagai golongan, khususnya golongan muda. Antara lokasi tumpuan aktiviti secara individu atau berkumpulan itu ialah di Kriang Hill yang menyediakan kemudahan untuk mereka selain berbasikal dan mendaki. Dengan tema Back to Kampung Life, Kriang Hill menawarkan pelbagai kemudahan untuk mereka melihat keindahan sekitar Bandaraya Alor hingga ke sempadan Malaysia, Thailand. Apa yang banyak kita dapat adalah daripada Melayu yang banyak yang suka kepada konsep kampung dan tradisional. Nombor 1, nombor 2 dia orang suka kepada outdoor. Gua ni masih lagi kita jaga di Kriang Hill lah. So mana kata pengunjung-pengunjung yang datang sini dan kita akan bawa ke gua tersebut untuk melihat sendiri kecantikan gua, di mana ada sungai di situ semula jadi dengan ikan-ikan.
Gunung Kriang dengan ketinggian 212 meter sedang dalam proses disenarai sebagai kawasan geopark dan menerima kunjungan lebih 300,000 peminat sukan lasak setiap tahun. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah. Kembali kepada penyampai di Studio 3 untuk berita seterusnya.